Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Assalamualaikum wassalatu warahmatullahi wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Fadil Ayahanda Dr. Muhammad Kamil, Ustaz Luqman Makhtar, sahabat yang saya kasihi, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Jadi jazakumullah khairah wa hayyakumullah. Terima kasih banyak pada dua panel jemputan Fakih Synergise hari ini yang sudi datang untuk berbincang tentang wacana solat siri yang ketiga. Pada siri yang pertama 2 hari lepas kita bincangkan rukun qiyam bersama dengan Ustaz Hafizuddin Abirerah dan juga nampalah saya telah lupa ya, Ustaz Hafizuddin dan Ustazah kena check balik. Dan semalam kita bersama dengan Ustaz Yusri dan Ustazah Asma bincang tentang rukuk. Okey. Jadi pada petang ini kita akan bersama dengan Ustaz Dr. Kamil membincangkan tentang, dan juga Ustaz Luqman membincangkan tentang iktidal dan juga duduk antara dua sujudnya. Tuan-tuan dan puan-puan, mohon kongsikan video ini dengan teman-teman yang lain, insya-Allah ada barakah. Saya mengucapkan terima kasih banyak pada Dr. Kamil ya kerana sudi datang walaupun baru pulang dari dialisis. Jadi kita doakan doktor dalam keadaan sihat insya-Allah dan juga dapat meneruskan kehidupan sebagai sarjana dan juga ilmuwan yang akan memberikan manfaat kepada orang ramai insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Ustaz Luqman akan mulakan dahulu dengan bincang tentang iktidal. Persembahan Ustaz bebas ya, Ustaz nak sembang ke, nak dialog dengan audiens yang hadir. Yang sekarang ni baru mencecah dalam 24 orang dan insya-Allah nanti akan bertambahlah dari semasa ke semasa insya-Allah. Dan buat makluman tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang hadir, Ustaz Luqman merupakan penulis buku novel sejarah berfakta Madinah Takkan Rebah. Siapa yang ingin mendapatkan buku novel Ustaz Luqman yang saya anggap sebagai karya emas, boleh dapatkan dalam link yang saya berikan itu ya. InsyaAllah. Okey. Dengan itu saya persilakan Ustaz Luqman untuk mulakan perbincangan kita insyaAllah. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Al-Khairi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama sekali Al-Fadil Ayahanda Dr. Muhammad Kamil, rasa lain jumpa tengok muka orang ulama Ayahanda. Mudah-mudahan Al-Fadil Doktor, insya-Allah Allah bekalkan kesihatan lagi. Kita banyak lagi nak mengambil patutlah dah. Mengambil ilmu daripada doktor. Allah Akbar. Seronok rasa bertuah. Walaupun orang kata nampak macam sepentas tapi bukan bermakna setaraf lah. Kita ni dengan doktor. Lebih pada saya dapat bertuahnya jadi orang anak murid paling dekat. Dapat mendengar perkongsian ilmu daripada doktor. InsyaAllah alhamdulillah lebih saya nantikan dalam pertemuan kita pada petang ini. Dan tak lupa kepada Al-Fadhil Ustaz Zul Khairi yang banyak saya menumpang jasa dan usaha beliau, terutama dalam usaha yang mubarak ini tentang solat. Saya secara peribadi sungguh lama dah tak cerita pasal solat ni. Kita duk fokus pada sirah tu. Ni Ustaz ada jemputan ni, Allah. Jadi sedikit sebanyak membuka ruang untuk berkongsi lah. Sedikit sebanyak tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira masa yang Ustaz berikan 20 minit sahaja. Sekadar yang saya boleh kongsikan, tak tahu cukup ke ataupun terlebih, wallahu a'lam. Dan tak lupa saya nak alu-alukan kepada sahabat FB. Maaf saya lama senyap di Facebook. Sepanjang Ramadan tak ada nak cara. Ni baru ni. Jadi di mana saja berada, terima kasih semua. Alhamdulillah, doa saya sama kita ni sentiasa dalam majlis ilmu. Ya. I'tidal. Kita masuklah terus pada perbincangan kita ataupun sembang-sembang petang ni. Maaf tuan-tuan, jadi terkeluar orang kata lorak Kelantan ni sebab semua panel Kelantan belakang. Jadi sikit sebaik terkeluar tu tak apa tuan-tuan. InsyaAllah. Tajuk saya, topik yang diamanahkan untuk saya kupas ialah tentang i'tidal. I'tidal dalam solat. Yang mana kita semua maklum dan terus nampak dalam kepala kita, i'tidal ni perbuatan duduk kat mana. Lepas qiyam, itu rukuk, bangkit daripada rukuk. Itu i'tidal. Nah,
Cuma ala-ala kita bincang ini, kita berikan tumpuan lebih mendalam lah sikit. Nampak macam ringkas. Nah, pertama saya nak sebut, secara perbandingan, i'tidal ini saya kira rukun solat yang kalau nak bandingkan, rukun yang paling lah kita kurang beri perhatian. Berbanding dengan rukuk, berbanding dengan sujud kan, berbanding dengan qiyam itu sendiri. Paling kurang kita berikan perhatian. Tapi ia rukun. Paling kurang ke, paling kecil ke, dia rukun tetap berukun. Tak ada dia rosak ataupun runtuh solat itu sendiri. Rukun itu tiang dah. Walaupun kita kata kecil, tapi dia tiang asas, tak ada dia tak pakai go satu. Begitu tuan-tuan. Menariknya lagi, walaupun sekali lalu kita kata dia tu kurang, lebih kurang lah banding rukuk dan sujud. Tetapi kita sebut menariknya, apabila kita baca hadis-hadis Nabi SAW, kita akan dapati satu perbandingan lain pula, iaitu dalam i'tidal itulah bacaan, zikir paling banyak Nabi ajar berbanding rukuk dan sujud. Bahkan dalam i'tidal itu sendiri ada perbuatan sunnah yang Nabi tambah. Bukan kata bid'ah ni, Nabi tambah jadi syariat, iaitu doa kunut. Mana kata dia patut kita beri perhatian lah. Jadi memandangkan kita kata rukun i'tidal itu kurang kita beri perhatian, makna sekaligus mungkin di sana ada beberapa perkara yang kita terlepas pandang. Jadi yang perkara terlepas pandang inilah yang saya ingat kalau boleh saya cuba isikan, mudah-mudahan tahu hal itu menjadi antara kita sebut missing link ataupun missing pieces, benda yang kita cari-cari yang kurang dalam usaha kita nak menjadikan solat kita sempurna, dalam usaha kita nak memantapkan solat kita. Kita dah fokus pada rukuk, kita dah fokus pada sujud, pada tasyahud. Rupanya orang kata yang kurang lagi yang kita nak tambah berada pada i'tidal. Kita tak tahu, kita tengok nanti dalam perbincangan kita. Jadi untuk melangkah lebih jauh ini, saya nak bagi gambaran peta perbincangan kita ini akan merangkumi 3 topik pecahan. Pertama saya sebut sentuh tentang makna i'tidal, lebih kepada makna luas i'tidal. Ada kepentingan saya kira. Yang kedua, pecahannya berkaitan dengan cara melakukan i'tidal itu sendiri. Cara macam mana Ustaz? Begitulah. Ya, kita ulang kaji, mudah-mudahan mungkin ada benda yang kita terlepas, kita kurang berikan perhatian. Itu yang kedua. Pecahan yang ketiga ialah berkaitan dengan zikir atau bacaan dalam i'tidal. Begitu tuan-tuan. Nampak? Itu 3 benda. Lebih kurang daripada itu, kita tengoklah perkembangan atau perbincangan kita daripada Dr. Kamil sendiri, Ustaz Zulkhairi dan juga sahabat-sahabat pendengar atau penonton sekalian. Baik, boleh Ustaz? Jelas? Saya tahu berapa minit dah kita berlalu ni. Kita masuk pada pecahan yang pertama. Makna i'tidal. Makna ataupun makna luas i'tidal. Kita sebut tadi, seperti mana kita maklum secara rata-rata, i'tidal tadi perbuatan tu lah, bangkit daripada rukuk. Tapi menariknya kalau kita ditumpukan sikit pada makna i'tidal dari kata makna luas ataupun makna umum dia, kita mudah-mudahan lebih dapat menghayati. Nah, i'tidal dari segi bahasa, kalau orang Arab sebut al-qasdu wa tawassut istiqamah macam-macam lah. Nak pendek ceritanya, bagi bahasa kita orang Melayu ni, i'tidal ni maksud dia tengah-tengah, tegak, sama rata, selaras, sedang-sedang. Itu makna i'tidal. Dia makna i'tidal. Jadi dia sebenarnya lebih kepada perbuatan, tindakan atau gerakan kita untuk jadi lurus, jadi tegak, jadi sama rata. Itu makna umum i'tidal. Jadi makna pada asal dia bukannya merujuk kepada satu perbuatan khusus yang kita kenali pada hari ini. Itu makna khusus kemudian. Jadi saya kira dengan kita mengambil makna umum i'tidal ini tuan-tuan, rupanya dalam solat paling kurang ada 5 tempat kita kena i'tidal. Maknanya kita kena jadi lurus, tegak, seimbang, sama rata itu. Begitu. Dan 5 ni petunjuknya ada semua dalam nas. Saya sebut beberapa benda-bendanya. Dan sudah tentulah salah satunya ialah i'tidal yang kita faham tadilah. Raf'u minar ruku', bangun daripada rukuk. Pertama, iaitu i'tidal ketika qiyam. Berdiri, tapi syarat sah untuk qiyam itu kena i'tidal.
Apa cerita i'tidal? Iaitu kena tegak lurus. Kita boleh berdiri. Jadi kalau baca perbahasan, nanti kita tengok, saya senaraikan dulu. Pertama, i'tidal ketika qiyam. Yang kedua, i'tidal ketika bangkit dari rukuk. Yang ni yang kita sinonimkan kemudian kepada perbuatan khusus ini. Kalau dalam mazhab lain, dia kurang masyhur kata i'tidal itu. I'tidal dalam mazhab Syafi'i kita itu. Kita punya perbuatan dia. Dalam mazhab lain, mereka sebut ar-raf'u minal rukuk. Bangkit dari rukuk. Sebagaimana kita duduk antara dua sujud, dia tidak ada nama khas satu. Kita sebut duduk antara dua sujud panjang. Begitu juga i'tidal ini, nama atau perbuatan dia yang biasanya lah bangkit dari rukuk. Ini i'tidal yang kedua tempatnya. Tempat i'tidal yang ketiga ialah i'tidal ketika sujud. Nanti kita tengok. Yang keempat, i'tidal ketika duduk antara dua sujud. Dan yang kelima, ini yang mungkin umum, iaitu i'tidal antara rukun. Yang lebih khusus i'tidal antara sujud dan rukuk. Baik, kita pergi huraya sikit sebanyak. Boleh Ustaz? Dia tak sampai lagi kepada maksud yang i'tidal khusus kita itu. Baik, kita sebut tadi ada 5 tempat dalam solat kita kena i'tidal. Pertama kita kata i'tidal ketika qiyam, ketika berdiri. Syarat ini rukun. Rukun solat kita kena qiyam. Tapi dalam tu atau sah tak sah rukun atau berdiri itu dia kena i'tidal. Iaitu tegak. Berdiri itu tegak. Ada orang boleh berdiri sengit. Contohlah kemudian nanti ada orang dia nak lebih, orang kata lebih khusyuk, nak lebih lain, dia nak atau tak begitu, orang kata rasa mengorbankan atau tak rasa berkorban, berdiri tak ada tak tekanan sangat, kita sengit sikit tak. Rukuk qiyam sambil sengit, rasa sakit pinggang, itu kita mungkin rasa lebih besar pengorbanan. Tak sah solat kita sengaja. Atau i'tidal tu lawan dia inhina, lawan dia sengit. Jadi ketika qiyam kena i'tidal, iaitu kena lurus. Itu pertama. Baik. Yang kedua, yang sebagaimana maklumnya kemudian menjadi sinonim kepada maksud i'tidal itu, iaitu i'tidal ketika bangkit dari rukuk. Dia bukan sekadar bangkit, tapi bangkit itu sehingga i'tidal, sehingga tegak, sehingga lurus. Dan ini yang antara yang Nabi tegur, kalau hadis masyhur tentang seorang sahabat Nabi yang solat tak betul, Nabi suruh ulang. Lepas tu dia orang kata surrender, Nabi pun ajar satu-satu. Antara yang Nabi tegur, kan kita bertengok dalam hadis, kita tengok tuan-tuan, hadis Bukhari, kita ambil bahagian ni sahaja. Nabi kata apa? Summarka' hatta tatma'inna raqi'an. Solat nak kena buat molek lagu mana? Rukuk. Lepas ambil cerita-cerita, Nabi kata okey, kemudian rukuk bukan sekadar rukuk jatuh itu, tapi hatta tatma'inna raqi'an. Rukuk sampai dalam keadaan tenang dalam keadaan rukuk. Itu satu. Selesai yang tu Nabi kata apa? Summarfa'. Kemudian baru bangkit. Bangkit daripada rukuk. Apa kata Nabi? Summarfa' hatta ta'tadil qa'iman. Bangkit bukan sekadar bangkit, sehingga i'tidal. Sehingga kamu kata lurus, tegak itu dalam keadaan berdiri. Makna kata boleh ke tidak kalau kita bangkit daripada rukuk itu dalam keadaan tak tegak serupa darjah atau gini, kita sikit ya naik antara dua tu, Allahu Akbar, tak bagi sama dengan sebagaimana, tak sah tuan-tuan. Itu je. Jadi itu yang kemudian jadi maksud khusus kepada i'tidal. Baik, yang tempat yang ketiga, i'tidal dalam sujud. I'tidal dalam sujud, ini merujuk kepada maksud umum tadi. I'tidal tadi tegak, lurus, sedang-sedang. Sebab Nabi tegur, atau dalam riwayat Tirmizi, Nabi kata idza sajada ahadukum falyatadil. Apabila seseorang kamu sujud, hendaklah dia i'tidal, hendaklah kena dia buat mu'tadil. Lagu mana? Bukan maksud i'tidal tadi bangkit tu tak, ketika sujud kena i'tidal. Lagu mana? Nabi pun kata lawan dia wala yaftarish zira'aihi iftirash kalb. I'tidal tu buat keadaan sebagaimana aku ajar. Nabi kata jangan sampai lebih buat sebagaimana duduknya anjing. Tak, anjing. Tuan-tuan bayang anjing duduk tunggu tuan dia tu, dia punya lengan tu rapat ke tanah. Itu sujud itu yang tidak i'tidal. Sebaliknya sujud yang mu'tadil, yang
menetap yang berdiri dengan 7 anggota sujud yang Nabi sebut tadi. Dahi kita, 2 tangan, 2 lutut, 2 kaki kita. Kita sama rata, seimbangkan 7 uh, 7 anggota badan kita tu ketika sujud. Itu maksud Nabi, buat sujud kena mu'tadil, kena i'tidal. Begitu. Dalam sujud pun kena i'tidal. Baik, sekaligus maksud daripada itu yang keempat, i'tidal ketika bangkit dari sujud. Kita sujud, kita bangkit untuk nak duduk antara dua sujud, dan insya-Allah Al-Fadhil Dr. Kamil akan huraikan nanti. Dia tidak boleh orang kata sekadar bangkit separuh, tak sengaja untuk separuh. Tak boleh. Dia kena bangkit i'tidal sehingga lurus badan kita tu sebagai duduk. Dan itu juga wajib. Wujub, kata catatan sini, wujubul i'tidal. Wal julus wujubul i'tidal min as-sujud wal julus baina sajdatain. Wajib kita beriktidal ketika sujud dan juga ketika duduk antara dua sujud. Itu maksud i'tidal ketika sujud. Dan yang kelima, maaf panjang maksud umum ni, saya rasa ada kepentingan je nanti. Yang kelima, tempat dia dalam solat kita kena i'tidal, iaitu i'tidal antara semua rukun, iaitu rukuk dan sujud. Maksud kat sini iaitu sama rata. I'tidal kita sama rata. Ini sebagaimana Nabi SAW, sunnah Nabi buat, yang mahu diperhatikan oleh sahabat Nabi Al-Bara' bin Azib. Dia kata, ramaqtu salatan Nabi. Aku duk perhati, duk ukur solat Nabi ni. Duk ukur solat Nabi, aku tengok Nabi, sujud Nabi dengan rukuk Nabi sama lama, lebih kurang sama lama. Jadi itu seni dalam beribadah yang ditunjukkan Nabi. Kalau kita dalam solat ini, rukuk kita sekitar lama tu dah sujud kita. Kalau sekejap-sekejap tu lah, dia kena mu'tadil, kena i'tidal. Dia beza dengan qiyam, yang paling lama kita dalam solat ni, qiyam dan juga tasyahud. Itu dua benda paling lama. Tapi antara itu rukun yang lain, sujud, rukuk apa semua tu, dia kena mutaqaribah, dia kena mu'tadil, dia kena i'tidal. Lebih kurang, sama rata, lama dan pendek dia. Ini 5 tempat, tuan-tuan rahmat Allah. Jadi saya nak kata, walaupun kita kata tadi, yang akan jadi fokus kita pada yang kedua tadi, iaitu i'tidal dalam erti kata perbuatan bangkit dari rukuk itu. Cuma kita ambil maksud umum ini, insya-Allah akan memberi kita kefahaman lebih lagi tentang hakikat erti i'tidal. Saya sendiri, wallahu alam, saya perlukan bantuan Ustaz Zukhairi, Dr. Kamil. Orang duk selalu bincang falsafah, maknawiyah, hakikat rukuk, hakikat sujud. Macam-macam orang ulas kan. Tapi jarang kita dengar nak memahami falsafah, maknawiyah, i'tidal itu. Saya duk mikir sepanjang Ustaz suruh saya duk nak bagi hakikat itu. Adalah jumpa 1-2 poin dia. Tapi perlukan Ustaz Zukhairi yang lebih kata lama mendalami hal ini. Perlukan saya melengkapkan maklumat ini. Dan saya kira antara saya kata ada kaitan dengan kita memahami makna i'tidal, makna luas tadi. Ya, baik, begitu. Selesai pecahan yang pertama. Boleh Ustaz kita masuk pecahan yang kedua dan ketiga? Ada masa Ustaz? Kau nak anda takut terlebih? Boleh Ustaz, tapi masa tu boleh tergugat dah Ustaz. Allah. Baik, dalam 8 minit boleh Ustaz? Baik, anda ringkas saja, kemudian nanti kalau ada soal jawab apa semua kita. Okay, baik, apa bagi panjang kat Ustaz, Ana sekejap lah. Ana 2 minit lah. Jangan. 2 minit Tak boleh. Kita nak anti daripada doktor ni. Baik, Ustaz, anda ringkas insya-Allah. Ustaz lah kemana ambil bagi Ana tu masa tu. Tak boleh Ustaz. Ana sikit lah. Tak. Last hotel. Last hotel. Baik Ustaz, ana apa-apa anda selesai tugas saya ni dulu. Tengok ni tak boleh. Ustaz ada wayak 2 minit, lepas ni tak puas habis kita ni juga. Teruskan. Baik, insya-Allah. Saya kata ada pecahan 3, kita masuk pecahan kedua dan ketiga. Yang ni kita sebut mungkin semua maklum, iaitu kedua tadi berkaitan cara melakukan i'tidal ataupun bangkit dari rukuk. Pertama kita kena faham dari segi apa hukum dia. Jumhur menyebut dia rukun. Jumhur ni majoriti lah. Ada mazhab lain yang mengatakan tidak, dia rukun. Apabila sebut dia rukun, dia kena buat. Sengaja tak sengaja, kalau kita tertinggal, tak sah solat itu. Itu betul ni. Baik. Dah tahu dah dia kena buat itu, cara dia buat macam mana. Kalau kita mazhab Syafi'i, kita bangkit
daripada rukuk itu dalam keadaan sehingga keadaan kita sebagaimana sebelum rukuk. Mana berdiri. Berdiri termasuk tadi i'tidal. Termasuk juga tama'ninah. Jadi dia ada 3 unsur ni. Bangkit, sampai i'tidal, tegak dan tama'ninah. Boleh jadi orang dia bangkit, dia ada tama'ninah, dia bangkit separuh tapi dia tama'ninah sekejap. Tapi dia tidak i'tidal, tak sah. Boleh jadi orang tu bangkit, dia ada sampai i'tidal tapi dia tidak tama'ninah. Turun terus. Tak jadi juga. Jadi tiga benda ni kena ada. Bangkit, i'tidal dan tama'ninah. Itu cara dia dari segi cara ni. Sebagai tuan-tuan boleh bayangkan lah. Cuma ada tambahan di situ, mungkin nak bincang dari sudut angkat tangan ke tidak. Sebagaimana Allahu Akbar, angkat tangan ke tidak. Kalau ikut sunnah, sebagaimana dalam hadis Nabi, Nabi angkat tangan. Sekali angkat tangan. Ni dalam mazhab Syafi'i pun, kita ni, cara angkat tangan tu, hazal mankibai apa semua tu, perbincangan yang lain lah. Tapi sunat sekali, kita bangkit tu dengan angkat tangan. Baik, itu dari segi perbuatan. Settle, mudah. Cabaran kedua. Baik. Yang ketiga, cabang yang ketiga yang sebenarnya perbincangan sangat panjang. Saya kira kalau boleh buat bahagian khusus tentang ni, insya-Allah akan melengkapi usaha kita nak menyempurnakan solat. Baik, bacaan atau berzikir dalam i'tidal itu. Pertama, dari segi hukum, dia tak sama perbuatan tu. Dari segi hukum dia sunat. Menurut jumhur. Menariknya kalau tengok cara perbandingan, kalau ikut mazhab Hambali dia wajib. Lafaz atau zikir bersama kita i'tidal tu dia wajib untuk mazhab Hambali. Kita mazhab Syafi'i lah. Cuma kita dengan kita tahu hakikat ini nak katanya isyarat penting lafaz zikir ketika i'tidal itu. Baik. Zikir ataupun bacaan ketika i'tidal itu, pertama kita tahu dia hukum sunat. Kita nak pergi perincikan dia tu, saya perincikan kepada dia ada 2 bahagian. Bahagian awalan, bahagian lanjutan dia. Bahagian awalan itu iaitu ketika kita sambil kita naik bangkit itu, apa bacaan dia. Kemudian yang kedua lanjutan ataupun yang kedua ketika sudah berdiri kita i'tidal ada bacaan dia. Dan ketika sudah berdiri atau i'tidal itu dia ada yang awalan, ada juga lanjutan. Kita tengok tuan-tuan. Baik. Huraian lanjut ringkas begini. Ketika bangkit dari rukuk, yang mengiringi perbuatan itu ialah bacaan zikir yang ini tidak ada khilaf sepakatnya sebutan sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memuji dia. Baik ni. Maya sore kita sebut ni, cuma dalam solat berjemaah dia ada kelainan lah, hanya imam yang sebut. Itu sudah cukup. Makmum hanya bangkit dan sahut selepas pada itu. Baik, selesai tadi kita kata ketika bangkit dari rukuk itu bacaan dia sami'allahu liman hamidah. Baik. Apabila kita dah i'tidal, kita ada bacaan yang berikutnya yang Nabi ajar, yang ni kita kata, yang biasa kita sebut Rabbana lakal hamd atau Rabbana walakal hamd. Ini bacaan awal, kemudian dia ada bacaan lanjutan. Saya ingat saya nak tumpu sikit lagi kat sini. Mudah-mudahan kita nak kata, lepas pada ni paling kurang tak sempat nak cerita semua pun, tentu boleh buat pembacaan lanjut. Kita dah tahu, i'tidal tu cara dia, bacaan dia yang biasa, Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Kita nak tumpukan saya kata, kalau kita tengok pada nas, saya ada buat kata rangkuman sedikit sebanyak tadi, ada 5 pilihan paling kurang. 5 pilihan paling kurang kita nak sebut zikir yang kita boleh sebut ketika atau awalan itu. Rabbana lakal hamd itu menurut riwayat yang ada. Jadi tak salah balah. Salah aku betul. Tak ada. 5 ni kita boleh pilih. Cuma jangan ada pergi tambah lagi lah. Itu cerita lain tuan-tuan. Pertama, mungkin ada orang boleh sebut biasa Rabbana lakal hamd. Itu juga boleh. Sebagian riwayat yang ada Rabbana lakal hamd. Bacaan yang kedua, Rabbana walakal hamd. Tambah wa. Rabbana walakal hamd. Itu 2. Yang ketiga, Allahumma. Tambah Allahumma depan. Allahumma Rabbana lakal hamd. Ada juga riwayatnya. Yang keempat, Allahumma Rabbana walakal hamd. Juga boleh, insya-Allah. Ada tempat yang Nabi bagi kepelbagai untuk kita pilih. Dia ada seni dia dalam beribadah ni tuan-tuan. Itu kita cerita sikit lagi dah. Baik. Yang kelima, riwayat yang ada, Nabi sebut li rabbiyal hamd. Nabi ulang 2 kali. Li rabbiyal hamd, bagi Tuhanku segala pujian. Li rabbiyal hamd. Boleh juga tuan-tuan. Ini 5
pilihan kita boleh ni secara ringkas untuk bacaan awalan. Baik. Biasanya sembahyang berjemaah kita mungkin dapat sebut yang tu je. Tapi kalau kita sembahyang seorang ataupun kita menjadi imam, kita boleh ada peluang untuk nak baca bacaan lanjutan. Yang baca tadi cukup dah. Sebagaimana dalam hadis Nabi sebut, Nabi ajar cukup sebut yang tu je. Idza qala al-imam sami'a Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd. Cukup dah ni. Cuma ada masa ada peluang kita baca bacaan lanjutan itu. Baik. Untuk bacaan lanjutan ini, saya duduk kumpul-kumpul tengok dia ada tambah-tambahan tu, saya sekadar baca, paling kurang ada 4. Ada 4 bacaan lanjutan kalau boleh kita amalkan. Tuan-tuan. Pertama, selepas kita sebut, berdasarkan nas saya ada, saya bisa baca tu. Ustaz Zuhairi ya. Yang pertama, Allahumma rabbana lakal hamd tu. Kemudian kita tambah mil as-samawat wa mil al-ard wa mil ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Segala, wahai Tuhan, segala kepadamu lah segala pujian, sepenuh langit, sepenuh bumi, sepenuh selain daripada langit dan bumi yang kau nak. Itu satu. Dia satu riwayat. Riwayat yang kedua, saya nak cerita ni adalah riwayat Muslim. Tuan-tuan kalau nak nota saya boleh bagi lepas pada ni. Ustaz Khairi mudah-mudahan menulis benda ni saya kira. Ustaz Apa masa? teruskan. Saya nak keluar sekejap je. Saya teruskan. Okey. Baik. Okay. Jangan lama tu. Baik. Saya tak ada nak berinteraksi dengan dengan penonton yang ada. InsyaAllah lepas pada ni, masa rehat saya akan tengok. Kalau ada soalan, ada teguran mana-mana. Baik, Dr. Kamil, anda teruskan sikit, Ustaz. Baik. Okay, InsyaAllah. Bismillah. Kita dah panjang dah cerita nak habis dah ni. Kita berhenti kepada pecahan yang ketiga tentang bacaan dalam i'tidal itu. Ada bacaan awalan dia, bacaan ketika bangkit, sami Allahu liman hamidah. Kemudian ada bacaan ketika i'tidal, ketika dah bertegak itu, Rabbana lakal hamd, yang mana ada 5 pilihan, Rabbana lakal hamd, Rabbana walakal hamd. Itu bacaan awalan dia. Kemudian ada masa tuan-tuan, ada perlu kita tambah untuk kesempurnaan salat kita dengan bacaan lanjutan. Yang saya dah baca pertama tadi, kita tambah mil as-samawat wa mil al-ard wa mil al-ma syi'ta ma bainahuma min ba'd. Itu satu. Kemudian ada lagi bacaan yang kedua yang Nabi sebut, Rabbana lakal hamd mil as-samawati wal ard wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Ahla ath-thana'i wal majd ahaqqu ma qala al-'abd wa kulluna laka 'abd. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'uka dzal jadd minkal jadd. Ni Allah nak kupas ni menarik ayat ni, tuan-tuan rahmatullah. Ini bacaan yang kedua, bacaan lanjutan dia. Sebab itu Nabi i'tidal juga ada ketika lama tuan-tuan, ada bacaan Nabi baca. Yang ketiga, lebih kurang tadi juga, cuma di hujung tadi, di hujung nanti lepas sebut mil as-sama' wa mil al-ard wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd, Nabi iringkan pula dengan doa. Allahumma tahhirni bithalji wal baradi wal ma'il barid. Ya Allah, bersihkan aku dengan salji, dengan kesejukan dan air yang sejuk. Allahumma tahhirni min dhunubi wal khataya. Ini maksudnya saya baca sekaligus. Kama yunaqqa thawbul abyadu min al wasakh. Tuan rahmatullah. Ini bacaan yang ketiga. Sekali dengan doa minta ampun, minta bersihkan diri kita daripada dosa dan noda, tuan-tuan. Dan bacaan yang keempat, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Kita tambah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Jujur yang ni yang saya amalkan secara peribadi, yang tiga-tiga tadi tak berapa nak cerak lagi. Yang ni yang saya amalkan. Kita ada tambahan tadi, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Yang ni sebenarnya doa sahabat Nabi, ada cerita dia. Tapi Nabi tak ikrar, Nabi akui itu dan termasuk. Ya tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala, apa saya nak berhenti setakat ini. Begitu kalau boleh ikut perbincangan kita, ada beberapa perkara lah nak sebut lagi. Saya ingat masa dah kesuntukan, saya serah balik dulu kepada Al-Fadhil Ustaz Zulkhairi. Saya tak sabar nak dengar daripada Dr. Kamil kita, ayahanda kita. Sekian Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Jazakumullah khairah. Apa yang Ustaz bincangkan tentang bacaan tu Ustaz. Alhamdulillah, semalam pun saya ada maklumkan. Saya baru terbitkan buku yang terbaru, iaitu bacaan-bacaan dalam solat. Jadi saya begitu tertarik bila Ustaz baca Allahumma tahhirini bisalji wal barad wal ma'il barid dan selanjutnya. Alhamdulillah.
Cuma ada satu maklumat yang betul-betul saya tak pernah tahu, iaitu li rabbiyal hamd sebanyak 2 kali. Dan saya tengok ia ada dalam Sunan Abu Dawud, An-Nasai, juga Imam Ahmad. Cuma dan saya perhatikan kepada fatwa daripada Syekh bin Baz, beliau menyatakan tiada masalah untuk mengamalkan bacaan li rabbiyal hamd. Cuma membaca Rabbana walakal hamd lebih utama, kata beliau, kerana itu terdapat dalam hadis yang sahih. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebelum mendengar ucapan dari bicara daripada Dr. Kamil Ayahanda, sekali lagi saya nak kongsikan bahawa Ustaz Luqman merupakan penulis banyak buku, buku-buku kecil Qur'aniyah, buku Asam Garam Rumah Tangga Nabi SAW. Jadi Asam Garam Rumah Tangga ni saya rasa itu memang karya awal Ustaz, dan itulah yang melonjakkan kualiti ilmu Ustaz, insyaAllah. Dan juga buku yang saya nak kongsikan di ruang yang ada tu, sekali lagi saya kongsikan sebab saya begitu seronok dengan novel Ustaz Luqman ini, Madinah Takkan Rebah. Novel yang fakta ilmiah, tidak membawa unsur yang mengarut, dan setiap dialog itu bukan dialog rekaan. Dialog itu memang ada dalam kitab, dan Ustaz nyatakan rujukan kitab tu datang dari mana. Tuan-tuan, saya sendiri membaca buku Ustaz dengan jujur, masuk bab yang kelima saya dah menangis, dan saya tanya beberapa orang pun dah keluar air mata dah bila masuk bab kelima, bab keempat, bab kelima, kerana memaparkan watak Abu Bakar As-Siddiq yang begitu luar biasa. Okey, Dr. Kamil, kita mohon untuk Ustaz, biasa saya panggil Ustaz, untuk membahaskan pula tentang rukun duduk antara dua sujud. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama sekali saya bersyukur dapat jemputan Ustaz Zul Khairi dan digandingkan dengan Ustaz Luqman. Kegembiraan paling utama saya rasa dengan usia yang lanjut, 72 tahun dah. Allah. Kemunculan ustaz-ustaz muda, ulama-ulama muda ni dari segi maklumat, dari segi ilmu, saya rasa lah lebih baik daripada yang lama-lama macam mana lah. Lama-lama pandai-pandai alim tu lain lah. Tapi yang baru-baru ni saya nampak maklumat mereka banyak, rojokan mereka banyak, ingatan mereka banyak. Jadi kalau kita orang lama ni pergi pun kita rasa puas hati. Sebab meninggalkan satu generasi yang bagi anak dah lebih baik dan lebih terbaik daripada orang-orang yang mungkin zaman-zaman dulu ni sumber maklumat tu tak banyak, kitab tak banyak, Google pun tak ada, macam-macam. Banyak kelemahan. Yang baru-baru ni anak cukup yakin lah. Cuma satu penyakit yang baru-baru ni, tapi bukan untuk dua orang ni lah. Yang suka kelahi ni. Yang suka menunjuk diri, menjatuhkan orang lain, itu akhlak yang tak baik lah. Jadi ilmu banyak pun kalau akhlak tak ada faedah lah. Akhlak didahulukan daripada ilmu. Tapi beberapa orang yang nak jumpa ni, layanan pun tak perlu hari tu. Anak cukup puas hati lah. Macam Ustaz Zul Khairi pun beberapa buah kitab dah dia tulis. Mengenai solat pun Ustaz Luqman begitu juga. Anak tak rojak mana-mana ni bila ada jemputan Ustaz Zul Khairi tu, penyakit anak lah. Tak pandai nak menolak. Jadi sanggup. Walaupun tak sempat nak buka kitab, apa-apa yang terlintas sajalah. Ini cara orang tua lah kot. Tak ada masa. Tak ada masa, bukan tak ada masa jugalah. Kitab pun tak ada. Jadi apa yang terlintas sajalah. Bila dapat, anak pun tak tengok hari Rabu hari ni. Ingatkan Rabu bila, tak tengok tarikh lah. Ingat Rabu bila. Jadi
bila dapat jemputan tu anak sanggup dengan alasan nak memperlengkapkanlah apa yang Ustaz Luqman tadi panjang lebar bagus lah. Yang anak ni mungkin 1 minit 2 minit sajalah. Bila anak tengok tajuk antara dua sujud, anak kata anak cakap apa Ustaz Zulkhairi ni? Anak tak ada, tak pernah fikir satu tajuk mengenai antara dua sujud. Pasal antara dua sujud ni saya rasa paling orang tak bincang. Bandingkan rokok dengan sujud tu banyak juga orang bincang. Tapi antara dua sujud, nama dia apa? Antara dua sujud. Jadi kalau kita tengok di kitab fiqh ke hadis ke saya pun tak jumpa banyak sangat lah. Cuma dari segi rukunnya maka dia kata antara dua sujud itu duduk secara iftirash. Jadi iftirash tu nanti Ustaz Zulkhairi terangkan lah. Ada jumpa hadis Nabi-nya, ya hadis Ustaz sebut tadi lah. Jangan duduk seperti anjing. Makna Nabi tak bagi reka-reka duduk macam anjing atau tak boleh duduk macam syaitan. Tapi duduk secara iftirash. Kemudian duduk antara dua sujud ni rasa rukuk yang paling rekas. Kalau rokok tu ada juga kita panjang. Sama juga kita sujud. Kemudian sujud ni pula memanglah kalau semaya berjemaah sekejap saja orang buat. Tapi kalau semayang sunat, tahajud dan sebagainya, dua sujud tu panjang. Sampai orang menangis-nangis, berdoa panjang-panjang, mengalir air mata. Dan sebab antara sujud dua kali sujud tu adalah paling dekat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi anak ambil satu fahaman, kerana sujud tu panjang sangat, jadi Tuhan atau Nabi ajar kat kita supaya berehat. Makna sujud pertama, mengadu kepada Allah, memohon kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian supaya redakan esakan, redakan tangisan, redakan permohonan tu, kita pun duduk antara dua sujud. Supaya lepas tu kita dapat sujud panjang lagi. Tapi antara dua sujud tu ringkas sajalah. Cuma serangkah ringkas pun biar tak adilah. Macam Ustaz Luqman kata tadi. Biar ada tamakninah. Biar ada ketenangan. Jadi macam kita rokok tenang, sujud tenang, antara dua sujud pun tenang, untuk sujud semula dengan penuh tenang. Tapi anak sebagai orang tua yang umur 70-an ni, terutama bila semaya berjemaah, imam pula imam yang muda-muda ni, dia terlalu ringkas sangat. Sampai kita orang tua ni, lelah, mengah. Ustaz Ana pun 40 tahun, kalau apa cakap Kelantan lagi ni. Macam Ustaz juga lah. Tak ada nak bahasa budu tu. Tak boleh. Jadi, pendek sangat. Sedangkan, nak tekan sikit lah. Ni nak tekan sikit lah. Bacaan dalam antara dua sujud tu, anda ingat, walaupun dia pendek, tapi paling tidak 8 perkara kita minta dengan Tuhan. Jadi nak minta 8 perkara ni lah. Orang tua mengah ni. Jadi orang muda ni dia bakit terus. Nak sujud balik tu. Jadi kita ni mengah. Sebab saya rasa bacaan pun tak banyak berselisih. Cuma ada kemudian dahulu tu adalah beza-beza orang baca tu. Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu anni. Jadi walaupun pendek, mungkin bagi setengah orang tak dapat seminit. Bukan seminit, setengah minit sampai. Dia bakit terus. Tapi 8 perkara. Jadi kalau ibarat orang tua macam saya lah, gigi pun dah tak ada, atau bergigi pun gigi dah bukan gigi asli.
kita nak hadam, nak mamah, nak rasa. Sebab sembahyang ni bukan perbuatan saja, tapi yang lebih penting ialah khusyuk. Kalau tak ada khusyuk tu, kata Imam Ghazali, macam atas bangkai lah ke Tuhan. Atas bangkai kambing, tak ada nyawa. Jadi khusyuk ni, kalau kita nak tengok tu satu tadi, Rabbil firli, ampunkan bagiku. Minta Tuhan ampunkan kita. Warhamni, kesiankan aku. Wajburni, ijburni ni, kalau kita ada bekas-bekas, dia pecah, dia kepek, dia tak elok, supaya jadi elok, lebih elok. Warzuqni, rezeki aku. Rezeki saja tu pun kena bicara, ustaz kena buat buku dah. Rezeki ni bukan duit. Rezeki ni bukan harta. Rezeki ni ilmu, iman. Rezeki ni sahabat. Rezeki ni kawan. Rezeki ni pasangan hidup. Rezeki ni anak-anak. Rezeki ni rumah yang selesa. Rezeki ni kenderaan yang selesa. Rezeki ni macam-macam lah. Bicara buat rezeki tu, anak sebagai orang tua, saya pun tak tahulah. Tidak ada negara Arab ada kada orang bincang. Tapi dari dunia Melayu ni suka benar lah. Apa ni, ayat 1000 dinar. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Mau yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Jadi orang Melayu buat ayat ni ayat pelarih. Dalam perniagaan. Dan anak nak sebut satu lah. Almarhum ayah saya, Tuan Guru Haji Abdul Majid. Ya saya ingat betul-betul dia ajar kat saya ayat 1000 dinar ni. Dia kata baca lah. Nanti kita dikasihi lah. Jadi saya buat amal yang tu lah. Yang lain-lain tu tak ingat, panjang-panjang tak ingat. Walaupun banyak dia mengajar, tapi ayat 1000 dinar ni, saya sentiasa amalkan lah. Ayah saya pun, dia selalu baca ketika, bila dia baca Fatihah, waladhalin, amin. Belum dia start dengan surah-surah tu, maka dia baca ayat 1000 dinar tu. Itu amalan yang sampai budak sampai tua ni lah. Jadi maksud saya di sini tadi maknanya rezeki takwa kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Mana kalau kita betul-betul bertakwa kepada Allah, jalan keluar tu ada saja kepada kita. Dan rezeki pun kita kena min haitsu la yahtasib. Kadang-kadang kita pun tak sangka. Kita pun tak jangka. Saya nak sebut satu peristiwa sajalah. Yang Ustaz tulis buku bab rezeki ni. TCMA saya tahun 80-an dulu. Saya tulis mengenai Ibn Taymiyah. Kerana menulis buku ni lah, orang kata saya Wahabi. Padahal itu satu kajian ilmiah. Sebab tahun 80-an dulu, nama Ibn Taymiyah ni orang tak kenal lagi. Di Malaysia ni. Sebelum daripada Ustaz Hussein balik, sebelum daripada Dr. Mazhar balik, mana jarang-jarang dia sebut lah. Lepas 2 tokoh tu balik, barulah nama Ibn Taymiyah Wahabi ni jadi geng-geng Wahabi lah. Jadi saya kajian 2 tahun buku tu. Sampai saya dituduh Wahabi. Saya tak ada mana-mana. Saya ni kira orang Islam lah. Ya boleh terima apa saja asalkan berlandas kepada Quran dan hadis. Mazhab Syafi'i, Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah dan sebagainya. Cuma di Al-Azhar saya belajar, dia kata Ahlussunnah wal Jamaah itu salafan wa khalafan. Salah pun kita terima, khalaf pun kita terima. Tapi nak balik kepada apa yang saya bicarakan tadi, saya nak cerita lah. Bila saya tulis buku tu, dari bahasa dan pustaka ada cetak satu buku. Saya mengenai Ibn Taymiyah daripada buku tu, saya kembangkan. Kemudian dari bahasa pustaka ketika itu bermasalah dengan apa dia sak dia lah.
bendo dia. Maka buku saya tu, dan beberapa buku saya yang lain juga, dijual dengan kati. Dijual dengan timbangan. Pasal ada masalah lah. Jadi saya menulis ni dalam dulu lagi pun saya tak pernah bincang lah. Royalty ke apa-apa ke. Kita menulis sebagai dakwah kita lah. Sebab zaman dulu kita ada gaji dah. Sekarang ni pun kita ada pencen dah. Tulisan-tulisan kita tu hanya merupakan dakwah lisan dan dakwah tulisan. Jadi bila dia pergi campak macam tu, saya sedih lah sebagai penulis. Kulit kerah pula tu. Makna buku tu, saya ingat dia jual dengan harga RM35 ke RM45 ke saya ingat. Saya pergilah kutip lah 20 buah buku dengan harga RM25. Nak simpan, nak buat cendera mata, cendera hati dah. Pasal sedih. Macam campak kertas. Sebab khabar buruk dah. Tak ada apalah. Saya pun tak ada apa lah. Tapi saya nak cerita. Rezeki ni lah. Min haitsu la yahtasib. Kerana kita tak pernah mengharapkan apa-apa tu. Satu hari. Saya terima tengah tidur atas sofa di rumah ni. Saya terima telefon. Hello Ustaz. Ustaz nak pergi Mekah ke? Dia kata nak pergi ke mana? Nak pergi macam mana? Dia kata Sisi nak hantar. Saya kata, Presiden Mesir, Sisi nak hantar aku ke Mekah. Apa? Bila kena aku? Pagi esok saya terima telefon daripada kedutaan Saudi. Dia kata, Ustaz, ini kedutaan Saudi. Nak hantar Ustaz pergi ke Mekah buat umrah. Satu rombongan, 70 orang daripada Malaysia. Dan saya termasuk seorang di-challenge oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Sebab saya ingat saya tulis buku tu lah. Jadi nak ceritanya, buku yang dicampak secara berhemah lah. Tiba-tiba diberi ganjaran oleh Allah untuk buat umrah. Dia buat umrah tu, orang kata kalau pergi sendiri, 30,000 orang kata lah. Sebab dah anjurkan oleh orang korporat di Saudi. Hotel tu saya ingat, hotel apa tu. Ya betul-betul. Ujung bangunan baru Masjid Haram tu. Turun tu, masjid selalu. Saya nak gambarkan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dalam kehidupan kita ni banyak benda-benda yang min haitsu la yahtasib. Cuma kita kata kadang-kadang kita tak perasan. Kita tak ambil kira. Majlis petani pun min haitsu la yahtasib. Saya pun tak ingat petani. Tapi pasal tengok nama Ustaz Zulkhairi tu, Ustaz Luqman ni, saya baru jumpa hari ni lah. Alhamdulillah. Jadi boleh jumpa dengan ustaz-ustaz muda-muda ni, saya pun nak semangat. Suara pun tak ada dah. Apa ni, cakap pun termengah-mengah dah. Tapi kerana nak orang kata apa ni, menyempurnakan majlis ni lah. Takut tambah sikit-sikit. Tapi saya nak balik tadi lah. Bacaan adalah antara dua sujud tu. Warhamni, wajburni, warfa'ni. Angkat. Warfa'ni ni kat kita ingat kepada ayat. Alam nashrah laka sadrak. Wada'na anka wizrak. Alladhi anqada zahrak. Warafa'na laka zikrak. Nabi tu diangkat oleh Allah. Sampai beribu-ribu tahun. Kita semua duduk selawat. Duduk ingat nama dia. Pagi, petang, siang, malam. Dalam semaya saja pun buat berselawat. Tak ambil semaya tu dah berselawat. Pergi semaya sunat berselawat. Semaya fardu berselawat. Lepas semaya berselawat. Selawat. Sebab apa? Warfa'ni. Nabi tu warfa'ni. Warfa'ni bagi Nabi. Bagi kita ni. Kadar kita lah. Dan satu benda yang kita kena ingat, terutama orang awam macam kita ni lah. Ilmu pengetahuan telah mengangkat darjat kita.
Sehingga Tuhan sebut, adakah sama orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Kita tengoklah. Saya suka juga kaji sejarah-sejarah ulama. Ulama sama ada di Malaysia, di luar Malaysia. Saya tengok ramai anak-anak yatim. Anak-anak yatim ni, asal-usul mereka ni anak yatim. Tapi akhirnya mereka jadi ulama besar. Daripada ulama mana lagi saya sebut? Daripada Imam Ghazali sampailah kepada Imam Yusuf Qardawi sekarang ni. Semua anak yatim. Tapi mereka ini umur 3 tahun tu dah hafal Quran. Kemudian Tuhan angkat mereka. Daripada zaman budak-budak jadi imam, semayang. Minta maaf Ustaz Zulkhairi. Tak bicara sangat ni antara sujud tu. Tapi sebab nak kait-kait. Ini cara orang tua bercakap kan, keluar tajuk lah. Anak murid saya pun dia kata, Ustaz tua-tua ni keluar tajuk. Tapi kita pasal kita tak rajak, kita apa yang ada di kepala terlintas, kita cerita lah. Jadi warfa' ni, wahdini. Wahdini tu macam baca dalam tidak tadi lah. Baca kunut, Allahumma hdini. Ni wahdini. Wa'afini. Wa'afu'ani. Jadi walaupun masa tu rekas, pendek, dan bila ustaz-ustaz muda bawa semaya tu kita termengah-mengah, tapi kita nak hadam benda tu, lepas perkara tu, nak rasalah khusyuk, macam kita khusyuk ketika rakaat, macam kita khusyuk masa i'tidal, macam kita khusyuk masa sujud, dan masa kita khusyuk sama waktu kita tasyahud. Tasyahud ni pun macam-macam berita lah. Mana tak tahulah. Ada orang kata benar dhaif. Ada orang kata tak dhaif. Tapi dia kata at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatul lillah itu berlaku pada malam Isra' dan Mi'raj. Ada yang kata pendapat dhaif. Tapi kita bila seronok dah kita coba hayati juga lah. Jadi Ustaz, Nabi berhenti situ lah. Walaupun tak ilmiah mana, pekoh pun tak mana tu. Cuma ingat adalah mana antara dua sujud tu iftirash. Jangan duduk seperti anjing. Jangan duduk seperti syaitan. Tu yang ingat ya. Hadis. Serah kepada Ustaz lah. Biar Ustaz dokumen sambung lagi lah. Wallahualam. Terima kasih banyak Ustaz. Jazakumullah khairah. Tapi begitulah sifatnya orang muda macam Ustaz Luqman berkongsi ilmu, orang ayahanda macam Ustaz berkongsi pengalaman dan nasihat. Jadi kita saling melengkapi. Alhamdulillah. Jazakumullah khairah. Saya ingat dalam banyak-banyak rukun solat ini hanya duduk antara dua sujud sahaja yang fokus kepada doa. Kalau duduk kalau i'tidal yang Ustaz Luqman syarah tadi, dia campur antara tasbih dengan doa. Kalau sujud pun campur tasbih dengan doa. Begitu dengan tasyahud. Hanya duduk antara dua sujud yang fokus pada doa. Dan dalam 7-8 doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Barakallahu fikum. Ustaz dan tuan-tuan sekalian, kita tak boleh lama sebenarnya. Ada dua soalan yang saya perhatikan. Kebanyakan lain itu ulasan. Jadi saya rasa begini. Saya berikan ruang kepada Ustaz Luqman untuk jawab soalan dan membuat rumusan. Kemudiannya jemput Ustaz Kamil untuk membuat rumusan. Lebih kurang dalam 3-4 minit seorang boleh Okey, silakan Ustaz Luqman. Soalan mana tak tahu ni? Ini Ustaz dah ada dalam ruang di situ. Ada satu lagi soalan daripada Tuan ataupun Puan Izi, tapi itu berkaitan dengan sujud. Jadi kita boleh bincang dalam esok insya-Allah. Tapi hari ini kita fokus pada soalan daripada Tuan Fauzi. Anak Anak pun tak baca, tak ada. Anak pakai handphone. Handphone. Sama tak nampak Ustaz. Ustaz jawab tu kalau Ustaz. Okey, saya baca, bukan saya jawab, saya baca. Jawablah Ustaz. Tak apa Ustaz. Anak dengar daripada kami lagi depan ni. Okey, duduk iqra', mohon Ustaz jelaskan iqra' yang dilarang oleh Nabi SAW dan iqra' yang dikatakan sunnah oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Jalan dah. Memang Ustaz kena jawab tu. Ustaz Zakari jawab lah. Tak kaya jawab kita wakil lah. Saya moderator.
Ustaz silakan antara Ustaz berdua. Ada tak ada jawab, Ustaz? Ustaz Lakman, Ustaz Lakman. Anda tak ada jawab? Mula cerita tu. Ya, benda tak tahu kita tak tahu lah. Tak ada, tak mari, tak hadir dalam fikiran. Okey. Aha. Okey, Jawablah Ustaz Khairi. Tak apalah. Okey, duduk ik'aq ni dia ada dua bentuk. Satu yang mamnu'. Mamnu' tu kita macam mana saya nak tunjuk contoh. Tapi nanti boleh cari je dalam Google sebenarnya. Dia kita duduk antara dua kaki. Punggung kita tu rapat ke lantai dan kaki kita tu dia macam dia bukan tegak tapi dia dua-dua kanan dan kiri. Okey, mana kanan kiri tu kita letak macam ni dan kita duduk di tengah-tengah. Itu ik'aq yang dilarang. Ik'aq yang dibenarkan dan dianggap sunnah, dan kalau menurut mazhab Syafi'i, sunnah ghairul lazimah. Makna sunnah yang kadang-kadang kita buat, kebanyakannya kita duduk macam biasalah. Iaitu kedua-dua kaki kanan dan kiri kita tegakkan dan kita duduk atas kedua-dua kaki tersebut. Ya, kedua-dua kaki kita tegakkan kanan dan kiri dan kita duduk di atas kedua-dua kaki. Bukan duduk di tengah-tengah, tapi duduk di atas kaki. Jadi badan kita tu agak meninggi lah. Jadi itu ik'aq yang dibenarkan dan ia dianggap sunnah yang kadang-kadang kita buat. Kebanyakannya kita hanya tegakkan kaki kanan. Okay, barakallahu fikum. Jadi Ustaz Uthman dalam 3 minit lebih kurang untuk rumusan. Allah, baik. Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Sungguh tak berlawak ni, Ustaz. Ana rasa paling mahal banding dengan sesi-sesi lepas dah akan datang untuk keseluruhan program Ustaz Zuhairi ni hari ni lah. Sebabnya ada Dr. Kamil. Ada sebab kita dapat dengar tahu pengalaman lama waktu mahal lah. Ilmu ni boleh ada mana-mana. Boleh ni, hafal boleh. Tapi pengalaman tu dia mari Allah rezekikan sebagai Ustaz sebut yang berlaku pada seorang. Kalau orang tu tak cerita, tak dapatlah kita. Jadi terima kasih banyak ke Dr. Ayahanda kita kongsikan pengalaman itu, dan pengalaman itu dia motivasi besar bagi saya secara khusus dan juga kepada Dr. Khairi hak nak jadi atau kata baru jadi penulis ni. Menulis kena ikhlas, kena ni, dan kita kena tengok rezeki yang tidak disangka. Terima kasih. Hak tu paling mahal lah pada petang ni. Allahu Akbar. Berikutnya saya nak sebut mungkin nak melengkapi kita punya perbincangan dan penghayatan tentang i'tidal tadi. Saya mungkin tak berjaya nak sampaikan dari segi maknawiyah, makna, nak faham apa i'tidal itu. Sebagaimana rukuk, Dr. kami pun sebut ada rukuk banyak, rukuk sujud pun ya. Tapi i'tidal tu apa dia sebenarnya? Adakah jangan dia sekali lalu antara sahaja? Tak. Saya melihat begini, berdasarkan makna-makna lafaz yang diajar oleh Nabi SAW, dari i'tidal itu Allah nak didik kita erti kita ni bersyukur memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab yang tu Nabi sebut, Sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar semua orang siapa yang memujinya. Kemudian kita balas sahut tu dengan Rabbana lakal hamd, Rabbana walakal hamd, dan sebagainya kita sebut tadilah. Kalau kita dididik untuk kata sentiasa ingat bersyukur, arti tahmid itu dirangkum syukur itu. Dan menariknya, Dr. kami buat cara tadi kita rujuk kepada Al-Quran. Menariknya apabila kita sebut tentang syukur, tentang tahmid ini, Allah istihada dalam Al-Quran. Allah kata, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sikit sahaja dalam kalangan hamba-Ku yang benar-benar bersyukur. Ayat ni dia penutup, ingat saya dalam surah Sabah pada satu ayat, penutup pada kisah Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Allah cerita tentang nikmat-nikmat keluarga ni, orang biasa jadi orang hebat gini. Kemudian Allah kata, i'malu ala Daud syukra. Buatlah kesyukuran wahai ahli keluarga Daud. Allah berkata, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Kerana tak ramai dalam kalangan hamba-Ku ni yang benar-benar bersyukur. Dan saya ingat daripada kata waktu wahyu Allah SWT itu, kita akan tengok sampai ke akhir zaman hari ini. Di akhir zaman, apabila orang kata puasa terbaik, puasa siapa? Puasa Nabi Daud. Solat terbaik, solat siapa? Solat Nabi Daud. Dan itu arti dia tunjukkan melaksanakan arahan Allah Ta'ala, i'malu, buat kesyukuran, iaitu dalam bentuk puasa, dalam bentuk solat, dan jadi solat yang terbaik. Jadi sekali lagi kita tiap-tiap kali solat, ketika i'tidal itu kita diajar, diingatkan untuk bersyukur. Mengingatkan kita ni boleh jadi tak
orang kita belum cukup bersyukur, belum cukup memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingat itulah yang saya boleh bantu untuk nak melengkapkan. Kita belajar fiqh apa, kita belajar juga dari segi tasawuf. Wallahu a'lam. Semua pada Al-Fadhil Ustaz. Terima kasih Ustaz Kamil, silakan. Secara rekahnya, anak ni belajar kuliah syariah. Jadi kita belajar kuliah syariah ni belajar fiqh lah. Tapi sejak kecil lagi mungkin kerana di rumah zaman dulu lah. Baca kitab ayah-ayah tu. Jumpa dulu dengan kitab Imam Ghazali. Ihya Ulumuddin dan sebagainya. Jadi bila tua ni, fiqh tu penting. Tapi dalam sebab semaya ni, kita kena rangkumkan lah. Fiqhnya, tasawufnya, kerohaniannya, khusyuknya. Barulah kita kata seronok semaya tu. Sebab anak mengaku lah, zaman muda tu, semaya ni kita rasa macam satu beban. Lagi pula ada pengalaman dia dengan budak-budak tu kan. Lambat bangun, kena cucu air, boom, dengan kain selimut, dengan bata-bata habis. Pasal ayah balik daripada surau balasah dia tu. Tak bangun lagi, dia boom. Dari penyakit tu dah terbuai. Jadi bila sampai tua-tua ni, kita pun alhamdulillah lah. Kalau bulan subuh boleh bangun dah. Atau separuh subuh bangun dah. Tapi saya nak sebut ya, bila baca Ihya Ulumuddin. Sebab kita dengan baca buku-buku baru ni, banyak faedah. Saya baca buku Ustaz Zulkhairi dia pun, banyak faedah. Tapi bila baca buku macam Imam Ghazali tu, Allah. Orang kata, keluar ke dalam, dia masuk, meresak tu. Jadi saya cadang kalau tuan-tuan di rumah tu kena ada Quran, kena ada kitab tafsir, kena ada kitab hadis, kena ada kitab sirah. Ya kita tengah ceramah ni sebagai bantuan, dorongan. Tapi kita sendiri, kita kena mendalami sendiri. Bukan kita saja. Keluarga, anak isteri, anak cucu. Saya nak sebut satu lah. Sekali lah. Saya sekarang ni pun seminggu sekali hari Isnin malam saya buat usrah online dengan saya, isteri saya, anak saya, natu saya, cucu saya, 27 orang semua. Tiap-tiap minggu. Sebab ramai pendakwah ni ustaz-ustaz sendiri ceramah rata-rata. Tabah, Sarawak. Kadang-kadang tertinggal di rumah. Dia kata ku anfusakum wa ahlikum nara. Kita kena ingat benda-benda basic itulah. Sebab kali-kali ada juga pendakwah yang hebat-hebat ni. Hebat di luar. Dari rumah tak hebat mana. Jadi kita kena bina tu dululah. Sebab tu tanggungjawab kita paling besar kali. Hak lain ni kita nak tambah gerobak lah. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak Ustaz. Sebenarnya apa yang Ustaz Kamil sebutkan ni mengingatkan saya pada statement daripada Ibn Mas'ud yang menyatakan pada golongan tabi'in, antum aktsaru ilman wa amalan minna min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu lebih banyak ilmu dan amalan daripada kami. Tapi walakinnahum khairum minkum, tetapi para sahabat lebih baik daripada kamu kerana mereka azhada minad dunya minkum. Lebih zuhud terhadap dunia dibandingkan dengan kamu. Dan saya pun ingat apa yang sebutkan Ustaz, bahawasanya orang yang kemudian ni ilmu banyak tapi amal kurang. Jadi kalau macam saya ni ilmu tak ada, amal pun lagi teruk. Tapi orang-orang sekarang betul kata Ustaz, ilmu banyak tapi amal kurang, akhlak perlu diperbetulkan. Saya akan ambil berat tentang nasihat Ustaz tadi insya-Allah. Tapi orang zaman dulu, kadang-kadang ilmu tak berapa banyak. Mak ayah kita dulu-dulu pun tak berapa banyak, tapi amalan dia tu dekat di masjid tu, puasa tu nak Isnin Khamis tak tinggal, sampai kita pun pelik. Kalau kita tanya dalil puasa, hadis tentang puasa tak tahu, tapi puasa sunat bukan main. Okay, kalau kita tanya apa dalil Quran dan hadis tentang salat tahajud tak tahu, tapi salat rajin. Macam kami muda-muda ni tahu dalil macam-macam, tapi nak buat tu Allah saja yang tahu. Terima kasih banyak Ustaz Kamil atas nasihat itu, dan Ustaz Luqman, terima kasih banyak. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekali lagi sebagaimana 2 program yang lepas, saya kempen tuan-tuan dan puan-puan untuk join
daurah solat yang bakal dianjurkan oleh kami, dikendalikan oleh Dr. Basri, Profesor Dr. Basri Ibrahim. 3 siri selama 7 jam setengah dengan bayaran minimum RM60. Bahkan kita membuka ruang kepada sesiapa ada masalah kewangan untuk mendapatkan diskaun, nak bayar separuh ataupun nak dapat percuma pun silakan. Boleh hubungi Ustaz Zarin dan saya telah berikan maklumat tersebut di ruangan komen yang ada ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh menghubungi Ustaz Zarin untuk pendaftaran. Dan insya-Allah akan datang saya dah bincang dengan Ustaz Luqman. Kita cuba buat program 5 kali bersiri membahaskan tentang Abu Bakar merujuk kepada karya Ustaz Madinah Takkan Rebah. Ustaz, nanti saya akan beli buku Ustaz untuk dihadiahkan pada ayahanda Ustaz kami nanti insya-Allah. Ana hadiahkan. Ya. Barakallahu fikum, barakallahu fikum. Terima kasih banyak pada Ustaz, ayahanda dan juga sahabat saya Ustaz Luqman. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, terima kasih banyak. Jazakumullah khairah, hayyakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.